Kita sebagai umat Islam pasti telah menjadi kebiasaan untuk kita dalam membaca Al-Quran. Tetapi tahu tak kita, Al-Quran yang kita baca itu adalah berpandukan Mashaf Resam Utsmani. Jika kita sedar, tahu tak kita apakah yang dimaksudkan dengan Resam Utsmani? Jadi, insya-Allah hari ini saya akan berkongsikan sedikit kisah ringkas mengenai Resam Utsmani. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita tengok dahulu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, resam itu bermaksud penulisan. Manakala Utsmani adalah bersempena dengan nama khalifah yang ketiga memimpin umat Islam, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Jadi apabila kita gabungkan kedua-dua makna ini, ia adalah penulisan yang berpandukan Mashaf pada zaman pemerintahan Saidina Uthman bin Affan. Sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran ini telah melalui 3 zaman, iaitu pada zaman yang pertama adalah ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu ini, wahyu itu diturunkan dalam bentuk Al-Quran. Maka apabila turunnya wahyu, Nabi Muhammad akan memperdengarkan dan menerangkan secara terperinci kepada para sahabat tentang apa yang diamanahkan atau apa yang disampaikan oleh Allah. Maka ketika ini para sahabat yang mendengar akan menghafal, kemudian menulis kembali pada lembaran pelepah tamar, batu dan juga tulang-tulang. Seterusnya, pembukuan dan penulisan ini berlaku ketika zaman pemerintahan khalifah yang pertama, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ini telah berlakunya peperangan Yamamah yang telah mengakibatkan syahidnya 70 para hufaz. Maka di sini tercetusnya idea oleh Saidina Umar Al-Khattab untuk menulis dan membukukan semula Al-Quran. Jadi antara sahabat yang diamanahkan adalah Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain. Maka pada zaman ini terjadinya Mashaf yang pertama. Seterusnya, penulisan dan pembukuan Al-Quran juga telah melalui zaman yang ketiga, iaitu ketika zaman pemerintahan Saidina Uthman bin Affan. Pada waktu ini telah berlakunya perluasan wilayah Islam, maka terjadinya beberapa salah faham mengenai bacaan Al-Quran. Maka ketika ini tercetusnya kembali idea untuk menulis kembali Al-Quran kerana ingin menyelaraskan lagi dari segi bacaan dan penulisan supaya dapat digunakan dengan secara seragam oleh umat Islam seluruh dunia. Maka antara sahabat juga yang diamanahkan untuk menulis kembali Al-Quran ini adalah Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Zubair. Jadi, bagaimanakah cara pelaksanaannya? Baik, antara pelaksanaan untuk membukukan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman ini, yang pertama, mereka akan menyalin kembali pada Mashaf yang pertama. Seterusnya, mereka akan memperdengarkan atau menulis kembali melalui bacaan para hufaz. Dan jika ada salah atau ada kekeliruan dalam bacaan, mereka akan mengikut kembali ikut kepada dialek Quraisy kerana Al-Quran ini diturunkan dalam dialek mereka. Jadi, antara kelebihan Resam Utsmani ini ialah kita lebih mudah memahami dari segi bacaan kerana terdapatnya baris-baris yang memudahkan kita untuk membaca. Seterusnya, Resam Utsmani ini juga mengikut penulisan ketika zaman Rasulullah SAW dan ia juga disusun dengan tertib, kemudian ia boleh digunakan secara seragam oleh umat seluruh dunia. Jadi insya-Allah dapatkah kita sesuatu daripada kisah yang ringkas ini? Jika dapat, semoga ia menjadi manfaat buat kita.